Atau orang scammer. Scammer kan. Scammer ni perompak lah kan. Dia perompak profesional. Sebab jadi masalah sekarang ni baru-baru ni bila ada kes orang balik tular balik masa isu seorang ustaz ni lah, dia scammer, menipu ramai orang, banyak lah, sampai dah ada satu grup tu bekas-bekas mangsa boleh buat satu grup WhatsApp nak bagi tahu banyaknya menipu, banyak dah ada dia tipu ni. Kita dah bagi tahu tahun 2014 kot, 2014 dengan 2015 kita dah beritahu dah dia ni penipu. Masa dia mengaji Madinah, rosak nama, dan dah diberi gelar ustaz, dan pernah mengajak dekat pernah mengajak sini awal tahun 2014 2015 2013 gitu kot. Sebelum ana datang sini lagi, Ustaz Asri pun tak kerja kat sini lagi. Dia just datang bagi ceramah je. Sebelum tu dia sebelum lagi. Kan? Tapi sekarang dah dibuang dia punya video dia. Alhamdulillah. Nak bagi tahu tu boleh kot bagi tahu kan, supaya orang dia guna nama NAA. Dia punya nama singkatan dia. Nama popular dia NAA kalau dalam tulisan-tulisan dia. Boleh cari sendirilah. Ustaz bagi clue. Orang dia Ustaz Asri. Dia Badan-badan dia. Macam tu. Dia orang utara juga. Orang utara juga. Okay. Dia pernah ajar sini. Pernah ajar sini. Pernah. So dia ni dia sebenarnya kemunculan dia pun diragui. Dia suka collect donation Ustaz. itu lah. Baik. Dia jadi masalahnya waktu di Madinah, disampai di sana, dia banyak buat collection, donation. Dan banyaklah dia dakwa nak pergi mengaji Yaman dan sebagainya. Kemudian donation tu hilang. Dan tak diketahui. Dan banyaklah kes yang orang report pasal dia ni. Kemudian ada juga kes yang melibatkan kita kata penipuan yang mengatasnamakan individu-individu yang berpengaruh. Maksudnya contohnya macam seorang sahabat kami ni cerita macam mana dia masuk dalam bilik kawat budak ni. Dia buka laci kan, dia tengok laci ada macam-macam cop JKK kampung lah, cop orang ni lah, cop orang tu, cop ni. So dia ada penipuan berkenaan dengan dokumen juga. So dia profesional lah. Dia mungkin separa profesional. Tapi nak bagi tahu hamba Allah ni, dia punya penipuan dia tu kemuncak dia sampai bila kami di Madinah, bila dia menipu, kononnya dia adalah Presiden Persatuan Pelajar Madinah. So dia tipu. Dia dakwa dekat junior-junior dia kata dia presiden, dan dia menipu juga, dia kata dia kawan rapat Ustaz Asri. Sebab itu bila dia datang, dia duk jaja nama Ustaz Asri. Sedangkan Ustaz Asri tak pernah kenal dia. Dan tak bagi tahu sampai tahu. Dia awal-awal dulu dah mula macam ni atau dah awal-awal. Awal-awal tu dia ni 100% bohong. Minal bidayah ila nihayah, bohong. Memang pure bohong dia. Daripada awal. Awal kemunculan dia sendiri pun dah muncul dalam pembohongan. Tapi dia ustaz okey lah. Nak panggil ustaz, anda tak panggil ustaz lah. Tak. Itulah sebab dia ada kaitan dengan, kita tak tahu sama ada dia boleh sampai ke sana dengan pembohongan dokumen, surat recommendation, sebab ada cop-cop yang meragukan. Dia sekarang dia muncul dengan nama baru. Sebab tu kenapa kita kena cerita. Sebab dia macam ni. Dia masalah dia perompak. Faham tak? Kita faham perompak ni sepatutnya kita biarkan ke atau kita tangkap dia? Tangkap, direport.
Buat report polis. Sebab apa? Sebab dia melibatkan harta benda orang. Merompak. Scammer ni termasuk perompak lah. Takkanlah, Ustaz, scammer ni bukan perompak. Perompak lah. Tipu duit orang. Dengan licik. Lagi bahaya. Perompak, kalau kita lepaskan kesian. Lagi banyak dia merompak. Silap-silap kita pun kena rompak. Betul tak? Sebab tu tak cerdik orang. Sebab tu ana bila orang di pondok bising kan, di pondok tanya ana kata tak cerdik. Orang yang dah kena tipu, buatlah report. Masalahnya duk kesian-kesian lagi. Buat report. Kumpulkan bukti, buat report. Sebab apa? Dia akan memudaratkan harta benda orang lain. Dalam Islam kan, Islam memerintahkan kita untuk menutup pintu-pintu kerosakan. Antara maqasid syar'iyah adalah untuk menjaga harta benda. Bahkan Islam datang untuk menjaga harta benda, bukan setakat harta benda orang Islam. Harta benda orang kafir pun kita kena jaga. Maksudnya, contoh, katakan ada perompak yang nak merompak jiran kita yang bukan Islam, jiran kita yang kafir. Wajib tak kita report? Wajib, sebab kita nak menjaga harta benda orang. Islam ni. Hak tu yang duk kata rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Betul lah. Bila kita biar pula perompak tadi dia tukar rupa, tukar nama, kan? Join pula Aswaja. Kita kata, oh tak apalah biar Aswaja kena tipu. Tak boleh. Tak boleh. Kan? Aswaja ke, apa asam Jawa ke, kan? Orang yang bukan Islam ke, kalau dah ada orang nak menipu, orang yang sudah diketahui penipuan dia dalam bab harta benda ni, kita kena bagi tahu. Kita kena report. Saya tu nak cakap buat report lah. Kan? Buat report. Siapa yang dah jadi mangsa-mangsa yang kena tipu, kumpulkan bukti. Itu satu. Satu lagi, bila dia dakwa dia kata dia ada penyakit. Sebab dia kata dia ada mental disorder. So dia kata dia ada bipolar disorder. Pula dah. Bipolar. Sebab dia waktu kami di mana tu dia kata dia macam tu. So dia nak bagi alasan untuk kata jangan kata dia tipu orang lah. Lepas tu dia dah pernah jumpa Ustaz Asri sendiri. Dia isytiharkan taubat. Dia kata dia taubat, dia tak mau buat lagi. Tapi kita tengok tak bertaubat pun makin menjadi-jadi. Bahkan sekarang dia memfitnah pula dakwah sunnah. Dia buat fitnah pula pada masyayikh-masyayikh yang ada di Madinah. Dia boleh kata pula ulama-ulama di Madinah, syekh-syekh dia di Madinah ni waktu mati buat kenduri tahlil. Buat fitnah. Sedangkan tak ada pun. Dia buat fitnah. Jadi ini yang kita takut. Maksudnya kita tahu orang macam ni memang tak boleh ambil ilmu daripada dia. Sebab dia penipu. Kan? Dan kita tanya sahabat-sahabat kita yang sini-sini, yang sini macam ramailah yang sini-sini ni, mereka kata wajib untuk jelaskan tentang pembohongan dia, penipuan dia dalam masalah harta benda orang. Sebab dalam isu agama tak perlu bantah pun, pasal dia memang tak ada kelayakan untuk dia ambil ilmu. Sebab dia safih, bodoh. Orang yang safih. Walaupun ceramah pandai, tapi safih. Kan dalam Quran Allah larang kita bagi harta benda kita pada sufaha. Sufaha ni orang yang tak boleh, orang yang tak ada keupayaan untuk apa? Untuk manage harta benda. Bahkan yang ni lagi dahsyat lah, mencuri. Menipu nama orang, menipu banyak sangat sebenarnya. Sampai dia pernah tipu kawan dia sendiri menyamar jadi perempuan. Dia menyamar jadi perempuan. Jadi ini itu kan nampak ada penyakit aku. Confirm ada penyakit. Dia tak habis pun. Dia tak habis Madinah. Dia tak habis. So ramai juga yang tanya Ana taklah rapat dengan dia, tapi pasal Ana awal-awal jumpa dia tu waktu Ana dengan Ustaz Asri ada daurah dekat Mediu, dekat Shah Alam dalam tahun 2014 rasanya, ataupun sebelum tu lagi. Rasanya 2014. Anda tak ingat tarikh exactly, tapi rasanya lebih kurang lah sebelum kami balik Malaysia. So cuti kan, waktu cuti tu kami buat daurah. Dia orang jemput kami
buat usul thalathah, tak salah. Kemudian waktu sesi Ana tu, Ana duduklah sebab Ana first time waktu tu. First time bagi ceramah. Kan? Jadi Ana pun duduk tu buka kitab. Lepas tu tengok dalam ramai-ramai tu ada seorang ni macam menyerlah sangat. Nampak cahaya. Ada aura dia tu. Kan? Sebab dia pakai jubah hitam. Jubah macam jubah mufti. Kopiah pun macam kopiah mufti yang ada merah kan. Ana tengok, mufti mana pula ni? Kan? Ana tahu, siapa lah pula ni kan? Ana tak kenal tu. First time Ana jumpa, itu pertemuan kita kata pertama kali. Pandang pertama, tak cintalah, pandang pertama. Waktu tu Ana pun macam, siapa dia ni? Ana tertanya-tanya. Sebab orang ni semua pakai biasa-biasa. Dia pakai tu macam mufti. Kemudian lepas habis tu dia tanya soalan pun nampak hebat ni. Dia tanya soalan pun nampak macam dia hebat. Lepas tu kami pun makan kat bawah. Ana makan, tapi Ana tak kenal lagi dia ni. Tapi Ana tengoklah ramai duk komen dia. Ana orang hebat ni. Ni Ana tengoklah kereta dia. Kereta dia tu ada jatuh negeri Perlis. Ada macam selalu kan kerabat-kerabat orang hebat kan ada crash. Tapi Ana pun tak pasti crash ke ataupun apa kan. Tak apalah, Ana kata tak apalah, orang hebat ni. Ana pun jenis bukan jenis kita ni. Ana prinsip Ana, kita tak mudah percaya dengan siapa orang, siapa pun, kecuali yang kita betul-betul kenal. Itu prinsip yang Ana pegang. Sebab memang ada perkataan salaf, orang yang paling bodoh adalah orang yang dipercaya semua orang. Ada, Ana tak ingat. Nanti Ana cari balik, Ana share. Perkataan tu bagus. Orang yang paling bodoh adalah orang yang percaya pada semua orang. Dia jumpa orang ni, dia percaya terus. Dia jumpa orang ni, dia percaya terus. Memang kita tak boleh prasangka, tapi kita terlampau cepat percaya. Terlampau cepat percaya. Maksud di sini, kita bergaul macam biasa. Dia buat baik dengan kita buat baik. Dia interaksi kita dengan baik, kita baik. Dia minta kita tolong, kalau kita tolong. Tapi nak ceritakan kita punya apa? Masalah ke, rahsia kita apa? Tak. Personal kita kan? Tak semudah itu. Sebab apa? Kita tak tahu orang ni macam-macam. Tambah zaman sekarang. Kan? Sebab tu bila Anda tengok macam tu, tak boleh Anda pun buat tak tahu je lah. Tapi bila start pada tu, baru Anda tahu dia ni seorang pendakwah. Orang pun panggil dia orang panggil dia, okey lah. Kemudian Anda tanya Ustaz dia kata dia pun tak kenal. Kan? Cuma dia kata orang duk panggil dia ceramah lah, gitulah. Kan? Kemudian bila mula dia punya penipuan tu, kami dapat detect bila sahabat rapat dia, kawan rapat dia yang mengaji Madinah juga, cerita kat kami apa yang dia buat. Bila dia sampai mana, dia cerita semua. Ana pun tak sanggup nak cerita semua. Kan? Tapi nak bagi tahu pembohongan, semua penipuan. Antara yang tadi dia menipu, menyamar jadi perempuan tadi. Kan? Jadi lepas pada tu, ada kes yang lagi besar bila dia nak melibatkan seorang senior yang juga senior kami di Madinah ni. Dia nak guna nama. So dia dah nak guna nama seorang ustaz ni yang di Melaka. Kononnya dia nak buat program. So dia kata dia nak kutip dana atas nama ustaz ni. Kemudian bila dirujuk pada ustaz ni tak tahu apa-apa. Kemudian bila ustaz ni sendiri jumpa dengan dia kalih, dia tipu. Dia kata, taklah, dia sendiri nak keluar dana. Dia kata dia nak keluar dari poket dia sendiri. Tadi dia kata dia nak kutip. So kita dah nampak pembohongan dia. So lepas pada tu, kami mula dah dapat tahu dia ni banyak kes yang memang ramai yang dah mengadu. Dia menyelewengkan duit, adalah macam grup dakwah kan, NGO macam tu. Kemudian macam banyak-banyak lah, banyak sangat. Kemudian kami keluarkan kenyataan di media sosial. Awal lah tu, tapi ramai tak percaya. Bila nak keluar kenyataan, tak salah yang pernah keluar secara yang keluar betul-betul nama dia ni, yang memang tahzir betul-betul, bagi peringatan, warning betul-betul. Ana, Ustaz Asri, seorang lagi Ustaz Huzaifah Hadis. Yang betul-betul ada, kami bagi tahu pasal dia ni. Yang di media sosial lah. Tapi ramai tak percaya. Ramai yang maki hamun pula. Ustaz Huzaifah tu orang tak kenal kan. Awal-awal tak kenal, orang maki dia. Dia sendiri yang penipu tadi tu, dia maki. Kan? Anda pun kena juga lah. Macam kami ni kena tuduh fitnah pula.
Dia macam tu. Dia pula cerita dekat orang dia kena fitnah. So dia kan ramai crowd kan. Ramai orang sebab dia ceramah pun hebat. Jadi ramai crowd, jadi orang pun percaya dia apa yang dia cerita. So dia buat pula cerita kononnya dia difitnah. Tu modus operandi dia. So orang pun kesian kat dia lah. Padahal dia menipu. Dahsyat sangat. Dan sejak daripada tu anak kata tak apa, walaupun orang tak percaya, tapi satu hari nanti penipu ni orang akan tahu. Sebab dia tak boleh, dia penipu ni, dia nak menipu, dia tak berapa lama sangat. So dia nak tutup satu penipuan, dia buat satu penipuan lagi. Sampailah akhir sekali dalam tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, Ustaz Yunus cerita berlaku penipuan yang sangat besar, dan sehingga dia cerai dengan isteri dia apa semua. Kan? Menipu juga. Tu yang boleh orang buat grup untuk bongkar pasal dia tu. Tapi kita kata di kalangan ustaz-ustaz pun masih lagi sekarang ni masih lagi ada yang duk tanya lagi. So dia orang pun tak percaya. Sebab dia orang ada yang kata tu, ustaz, saya memang respect dia betul-betul. Pasal dia tengok dekat kuliah lah, dia tengok dekat YouTube apa semua kan. Hebat ceramah apa semua. Tapi itulah kita kata manusia kan. Kita manusia. Jadi sebab tu kita kata benda macam ni disebabkan oleh kita kata penyakit hati lah, kita kata. Senang macam penyakit hati. Sebab tu anda kata orang macam ni kalau dia gila, kalau betul dia ada penyakit, dia tak sepatutnya kita lepaskan dia untuk dia merawat orang. Kerana mengajar ni macam merawat. Kita mengajar orang, kita nak merawat orang. Merawat hati orang. Mengajar Quran, mengajar agama pula. Bila kita sakit, macam mana kita nak? Kan? Memang kita semua ada penyakit. Kan kita pun tak dabik dada kita ni, hati kita semua ni hati yang salim. Tapi penyakit yang kronik susah. Kan sampai tahap menipu ni bahaya, mudarat. Saya anda cakap benda ni memang ramai orang dia tak boleh terima bila dibutakan dengan benda-benda macam ni lah, populariti, dibutakan dengan kehebatan dan kepetahan orang tu berkata-kata dan macam-macam lagi. Sebab tu kita kata kita tengok kebenaran ni pada hujah, dan juga latar belakang. Sebab tu ulama salah dah sebut kan, inna hadza ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita nak ambil ilmu ni agama. Lihatlah daripada siapa kita ambil. Maksudnya kita kena tahu peribadi. Kan? Sebab tu kemunculan dia tu memang meragukan. Sebab tu lepas pada tu baru anda tahu rupa-rupanya yang crash yang dia letak tu juga penipuan. Dia punya sahabat baik dia menangkap driver dia, cerita balik. Setiap kali dia pergi mana-mana roadshow sampai ke Sabah, dia akan sewa kereta. So dia akan laminate jata negeri Perlis tu. So dia akan letak. So macam crash lah, tapi bukan crash pun. So bayangkan dia letak dekat kereta sewa pun dia letak. Jadi apa orang macam ni? Dan banyak dia ada jaja, kononnya dia imam. Bahkan dikatakan rujuk balik pada orang yang rapat dengan dia juga. Dia juga ada kes awal-awal kemunculan dia di sekolah, dia telah menipu satu sekolah. Dia kata dia dapat datuk. Waktu tu umur dia baru berapa belas, 18 ke baru 21 gitulah. Dia dah kata dia dah dapat datuk. Dia memang dia nampak macam matang sikit. Kan? Sebab tu orang lagi percaya dia daripada percaya kami. Kami nampak tak matang waktu tu lah. Kan? Waktu tu orang nampak hebat. Dan sekarang ni dia masuk pula melalui dan katanya ada tauliah negeri Selangor pula. Allahul musta'an. Sebab tu anda bagi tahu dekat setiap tempat yang anda mengaji, anda bagi tahu sebab anda takut orang jadi mangsa. Kan kat sini kita dah bagi tahu dulu, tapi bagi tahu secara umum. Ramai lagi yang tak tahu, tapi sekarang alhamdulillah. Maksud tempat kita ni antara yang pertama tahu. Bila dah berlaku kes banyak-banyak kan. So kita satu dia pernah mengajar sini. So kita bagi tahu lah.
Macam tempat-tempat lain tu kita takut juga. Sebab apa? Sebab dia sekarang ni dah ada tauliah Selangor pula. So siapa yang ada, sebab masalah ni sekarang kita bukan tengok dari sudut masalah manhaj. Kita tak tengok dari sudut masalah manhaj. Dia nak attack sunnah ke, dia nak attack apa ke, ustaz mana-mana ke. Itu kita letak tepi. Sekarang ni dia melibatkan harta benda orang. So tak kira lah aswaja ke apa, kita kena beritahu. Jangan kita kata, oh biarlah aswaja kena. Lepas ni aswaja pula kena tipu. Dulu ni sunnah dah kena kan? Tak. Dia akan melarat. Sebab dia melibatkan harta benda. So orang kafir pun kalau nak kena tipu, kita kena beritahu. Kan? Orang nak rompak. Satu yang sebenarnya isu macam ni, kalau siapa yang ada bukti, dia kena pergi report terus. Ha? Sekarang dia pakai nama, anak nak sebut lah. dia sekarang kalau tengok, kalau check balik, nanti boleh kita suruh Salman cut lah kat sini. Kan? Kita beritahu kat sini je. Dia guna balik nama Nasir Al-Bakri. Nasir Al-Bakri, Ustaz Nasiruddin Abdul Aziz, NAA lah. Dia orang boleh pulau kan? Orang boleh. So Ana bagi tahu ni atas tanggungjawab, pasal kita tahu apa penipuan yang dibuat. So dia hampir-hampir menipu orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan kita pun pernah minta dia bertaubat. Dan anak kita pun bukan terus, kita lama dah bersabar. Kita suruh dia bertaubat, bahkan kita tak bagi tahu pun. Kita memang percaya sebab dia berjumpa, dia bertemu dengan Ustaz Asri, memang dia menangis-nangis. Tak payah tanya Ustaz Asri, menangis-nangis. Kata dia sakit lah, dia tak sihat lah, gini. Kemudian dia buat apa? Dia tak taubat pun, dia buat lagi. Bahkan dia kutuk pula Ustaz Asri. Dia tuduh pula kami ni fitnah dia. Macam itulah lebih kurang. Wallahu musta'an. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi kita tengok macam ni, orang macam ni, kita minta Allah Taala lindung kita. Takut sebab kita tengok macam ni berlaku disebabkan oleh kita kata apa? Allah Subhanahu Taala mengubah hati. Mengubah hati kita pun tak boleh jamin. Tapi bila kita tengok orang yang kena macam ni, kita doa kan, Allah alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita nak gelak pun kadang-kadang tergelak juga pasal lucu ada. Setengah orang tu dia kata lucu ustaz dengar cerita dia. Memang lucu pun. Tapi dalam masa sama kita pun muhasabah diri kita juga. Ialah itu ujian Allah pada dia. Kan kita nak cakap lebih pun tak boleh juga. Ujian Allah pada dia dan ujian pada kita juga. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan at-tasbirun. Kami jadikan sebahagian kamu di antara sebahagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kamu bersabar? So kita tengok macam ni, kita kata alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, afani mimma btalaka bih, terhadap apa yang telah engkau ujikan dengannya kepada mereka, kepada orang yang kau uji. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan engkau telah melebihkan aku dengan kelebihan berbanding dengan orang-orang yang lain, orang yang kena ujian tadi dengan kelebihan yang banyak. Sebab tu kita tengok, kita kesian, memang kita kesian.